Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid tahun 4? Ustaz harap semua dalam keadaan yang sihat dan sentiasa bersedia untuk ber-PDPR bersama Ustaz, insya-Allah. Alright. Okay, jadi macam biasa, Ustaz akan ingatkan semula peraturan apabila ber-PDPR bersama Ustaz. Okay, yang pertama Ustaz harap kamu berwuduk. Okey, yang kedua, kamu fokus semasa kelas berlangsung. Okey, yang ketiga, buat kerja sorat sekolah yang diberikan. Dan yang keempat adalah membaca doa sebelum mula belajar, insya-Allah. Okey, jadi jom kita baca doa belajar sama-sama. Okey, tadah tangan semua. Okey, bismillahirrahmanirrahim. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما وارزقني فهما واجعلني من الصالحين آمين يا رب العالمين. Okey, jadi Ustaz harap kamu baca doa sama-sama, okey, supaya dengan membaca doa ini kita diberkati oleh Allah dan mudah kamu faham, insya-Allah. Okey, jadi sebelum Ustaz nak pergi kepada pembelajaran baru, kita buat ulang kaji sikit pembelajaran yang lepas. Okey, 2 minggu yang lepas dalam pelajaran khod, kita dah belajar macam mana nak mengenal dan menulis huruf Jawi, huruf Ain, Ghin dan juga Nga bersambung di awal kalimah. Okey. Itu macam mana kita belajar dalam Qur'an Hanasah, bila Ain, Ghin dan juga Nga ada 3 keratan, ada 3 kategori. Yang pertama apa? Yang pertama dia ke bawah. Kita tengok dekat gambar yang bawah tu, dia ke bawah dulu. Yang kedua apa? Ke atas. Ke bawah, ke atas. Dan yang ketiga adalah dia ke hadapan ataupun nak senang faham ke tepi. Okay, yang ketiga tu nampak tu. Yang ketiga dia ke tepi. Alright. Okay, yang ke bawah kalau hurufnya macam mana? Apabila bersambung dengan huruf yang yang ada ekor. Yang dia punya ekor dia ke bawah daripada garisan yang perlu kita tulis. Yang kedua ke atas jika huruf tu adalah ada batang ke atas. Contohnya huruf apa? Huruf alif, huruf dal, huruf kaf, huruf lam. Okay, yang ketiga adalah yang ke tepi adalah kerana bersambung dengan huruf yang ada rumah-rumah. Macam huruf ba, huruf ta, huruf nun, huruf ya. Alright. Okey, jadi pembelajaran yang baru kita akan belajar hari ini. Okey, kamu semua boleh buka buku teks muka surat 38. Okey, surat 38 kita dah buka. Okey, pembelajaran ni kita akan masuk kepada tajuk yang sama, huruf Ain, Ghin dan juga Nga, tapi unit yang kedua. Iaitu kita mengenal dan menulis huruf Jawi Ain, Ghin dan Nga bersambung di tengah kalimah mengikut kaedah khod nasah. Alright. Okey, hari tu kita belajar di awal tadi kan. Okey, ni kita masuk kepada huruf yang di tengah. Okey, kita tengok objektif hari ni. Okey, kamu belajar apa? Okey, yang pertama, mengenal huruf Jawi, Ain, Ghin dan Nga bersambung di tengah kalimah mengikut kaedah khod nasah. Yang kedua, membezakan huruf Jawi, Ain, Ghin dan Nga bersambung di tengah kalimah mengikut kaedah khod nasah. Dan yang ketiga, kamu menulis. Okay, itu yang paling penting. Khod ni, kita nak belajar macam mana nak tulis khod. Okay, jadi kamu kena praktikkan cara menulis khod. Okay. Alright. Okay, kita pergi kepada muka surat bawah tu. Okay, tengok gambar yang bawah tu. Okay, tengok. Itu gambar apa tu? Gambar orang tengah mengaji. Tengok dia punya tulisan dia, mengaji. Nampak huruf Nga di tengah-tengah perkataan. Okay, tengok dia punya huruf tu macam mana bila disambungkan. Okay, dengan huruf sebelum dia macam mana, dia ke bawah sikit. Tak ada lubang dekat tengah-tengah. Okay, ada titik dekat atas. Tak ada ekor di bawah, terus sambung dengan huruf yang seterusnya. Alright. Okay. Beza nak menyambungkan huruf Ain, Ghin dan juga Nga ni di tengah-tengah perkataan, beza dia satu je dengan di awal kalimah.
Okey, di awal kalimah, okey, yang sebelum ni kita belajar, kita menulis dia tak ada sambungan sebelum huruf tu. Tapi kita belajar macam mana nak tulis untuk menyambungkan dengan huruf selepasnya. Okay, jadi huruf di tengah-tengah ni bezanya adalah kita nak sambungkan huruf di depan, huruf sebelumnya dengan huruf selepasnya. Maksudnya kita nak sambungkan huruf sebelum huruf nga tu, ain, ghin dan juga nga tu sebelum dia dan juga selepas huruf ain, ghin dan juga nga tu. Alright, okay. Lepas ni kita tengok cara dia macam mana. Alright. Okay, tengok dekat sini. Okay, muka surat sebelah. Okay, 39. Kita tengok. Baca dan fahami. Kita tengok dekat situ arahan dia tu dia apa. Menulis bentuk huruf ain, ghin dan nga bersambung di tengah kalimah ada 3 keratan. Macam sebelum ni, sama juga. Ada 3 cara, 3 kategori. Yang pertama, tengok tu macam mana. Huruf sebelum dia macam mana disambungkan. Yang pertama, tengok nombor 1 tu dulu. Okay, huruf ba sebelum dia. Huruf yang dia punya apa? Sebelum huruf ain, ghin dan nga tu dia macam ke bawah sikit. Okey, macam ke bawah sikit, nampak tu. Dia punya condong dia tu macam ke bawah sikit. Itu kategori yang pertama. Okey, sebelum dia. Selepas dia sama je lah macam yang sebelum ni kita belajar. Sama juga, bersambung dengan huruf-huruf yang terdapat rumah-rumah. Okey, tengok yang kedua. Okey, cara dia bersambung dengan huruf yang terdapat macam huruf qaf, fa, yang ada huruf bulatan-bulatan tu, tengok dia punya sambungan macam mana. Hanya lurus. Tadi yang sebelum ni, yang pertama dia macam bengkok sikit ke atas kan. Nampak tu, bengkok. Yang kedua ni lurus je. Sambungan dia lurus sahaja. Okey, itu beza dia. Yang pertama bengkok, yang kedua dia lurus. Okey, yang ketiga huruf-huruf yang terdapat sepatutnya dia ada ekor, tapi disebabkan dia disambungkan dengan huruf mim, dia macam bengkok dia tu nampak jelas. Nampak tu, huruf mim tu disambungkan dengan huruf ain. Yang bertiga tu, mim tu dia ke bawah, sepatutnya dia ekor kan ke bawah, tapi dia buat separuh je ekor dia. Dia buat leher dia je, kemudian dia sambungkan terus dengan huruf ain. Jadi macam dia ke bawah sikit je, kemudian sambung terus dengan huruf ain. Yang pertama tadi bengkok sikit, yang kedua lurus, yang ketiga disambungkan dengan huruf sebelumnya tu yang sepatutnya ada ekor tapi tak boleh sebab dia nak sambungkan dengan huruf ain tu. Okay, jadi huruf mim dia ke bawah sikit, kemudian dia bengkok ke atas balik. Dia macam huruf V. Macam huruf V kecil. Macam bukan tulis huruf V, macam sahaja. Okay, ke bawah kemudian ke atas balik. Macam tu. Okay, tak apa, nanti kamu akan belajar cara sambungan huruf dia. Ustaz akan bagi video lain untuk kamu praktikkan cara menulis dia. Right, okay. Kita tengok dekat sini. Okay, tahukah anda menulis huruf ain, ghin dan nga bersambung di tengah kalimah mengikut kaedah khot nasah, tiada lubang di kepalanya. Selalu kan kita tulis sebelum ni di awal kalimah ataupun dia bersendirian tunggal, kita ada buat macam kepala dia tu mesti ada nganga kan. Mesti ada kepala di atas, kemudian leher dia tu ada macam muncung ke depan. Tapi bila di tengah-tengah perkataan, kamu tak boleh ada lubang pun tengah-tengah tu. Okay? Kamu punya garisan tu mesti rapat. Daripada bawah tu kena rapat dengan bahagian atas. Tak boleh ada lubang pun. Okay, rapat serapat-rapatnya tulis dia punya garisan tu. Okay, jangan ada lubang. Okay, dalam khot nasah tiada lubang. Jangan ada lubang. Kena rapat, betul-betul rapat. Baru betul. Alright. Okay, seterusnya. Okay, ini Ustaz akan bagi satu video dekat kamulah supaya kamu boleh tonton. Okay, nanti kamu boleh tonton selepas kamu tengok video Ustaz ni. Kamu boleh tonton cara menulis huruf ain, ghin dan juga nga di tengah-tengah perkataan. Okay, dalam video ni ada dua. Di tengah-tengah dengan di akhir. Jadi kamu tengok yang di tengah-tengah je dulu pun tak apa. Kalau kamu datang sampai habis pun tak apa, lagi bagus. Okay. Okay, jadi kamu tengok je dulu.
video ni nanti cara tulis dia macam mana. Okay, tengok tu. Dia rapatkan, dia punya garisan dia tu betul-betul rapat atas dengan bawah. Alright, okay, jangan ada lubang di tengah-tengah. Okay, tengoklah dia punya cara dia macam mana. Disambungkan dengan huruf yang bulat, disambungkan dengan huruf yang ada rumahnya, disambungkan dengan huruf yang tak perlu ada dijongkitkan, perlu lurus je macam mana. Kamu tengok cara tulis dia macam mana. Okay. Alright, okay, seterusnya, okay, ini latihan dia. Okay, latihan dia, okay, dalam buku memang aktiviti dia lain, tapi Ustaz akan bagi aktiviti lain lah sebab kamu kan sorang-sorang dekat rumah kan. Okay, jadi ini latihan dia. Okay, dalam buku tu dia akan ada perkataan ni. Jadi, tugasan kamu adalah tulis semula ayat di bawah ini di dalam buku tulis sebanyak 3 kali sahaja. Tak payah banyak, 3 kali je sebab kamu akan ada latihan lain selepas ni. Okay, jadi tulis 3 kali je perkataan ini. Ikut je dia punya gambar tu macam mana. Okay. Sebab tu Ustaz tunjuk video cara tulis dulu supaya kamu tahu. Okay. Alright. Okay, seterusnya, okay, latihan yang kedua, okay, tadi tulis 3 kali ayat tu. Yang latihan kedua adalah kamu buka buku laman aktiviti Khot tahun 4, muka surat 30. Okay, kerja je senang je. Macam sebelum ni juga, tulis semula perkataan-perkataan yang ada dekat situ. Nombor 1 apa? Kaabah. Nombor 2, bi ghairi. Okay, nombor 3, ta'arif. Okay, nombor 4, sungai. Nombor 5, tabi'in. Ke-6, keuzuran. Okay, jadi kamu salin semula mengikut kaedah yang di dalam video yang Ustaz bagi ni. Okay, Ustaz tak nak cara-cara lain. Ikut sama sebiji macam di dalam video yang cara menulis Ustaz bagi tadi. Okay, kamu tengok dulu cara tulis dia. Cuba praktikkan. Tulis betul-betul. Alright, okay, tulis dekat atas kertas dulu. Mana-mana lah, berlatih dulu tulis. Tulis dulu, berlatih dulu macam mana. Tulislah 5 kali ke 10 kali. Dah okey, cantik. Baru kamu buat latihan ni. Okay, Khot perlukan latihan menulis supaya tangan kamu biasa. Okay. Tulis cantik-cantik. Sebab Khot ni kita perlukan kerja yang teliti, sabar. Okay, tak boleh buat gopoh gapah. Nanti tak jadi. Okay, boleh? Right, okay. Jadi sampai sini sahaja kita punya kelas PDPR Hot kita hari ini. Jadi Ustaz harap kamu faham dan kamu boleh ingatlah cara menulisnya. Yang penting kamu kena selalu banyak membuat latihan menulis. Okay. InsyaAllah okay. Nanti macam biasa kerja sekolah hantar di Google Classroom macam sebelum ni. Senang je. Right. Buka Google Classroom hari tu dalam apps kamu tu tekan. Ataupun kalau guna laptop, buka je lah dekat tulis je dekat Google tu Google Classroom. Nanti akan ada. Kalau ada handset, ada punya aplikasi tu, tekan je. Alright, okay, nanti akan keluar Ustaz punya kelas. Kamu tekan tarikh yang Ustaz tulis tu. Okay, 8 hari bulan 9. Kemudian kamu macam biasa lah. Tekan cara hantar dia macam biasa. Okay, tekan add work ataupun create work. Okay, tekan. Masukkan gambar kamu macam biasa sebelum ni. Okay. Alright, okay, jadi sampai sini sahaja kelas kita hari ini. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.